Baik, syukur Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi dan seperti yang dijanjikan sekarang kita bersama dalam sebuah ceramah Ramadan bulan mulia. Kali ini kita akan memperkatakan mengenai dengan didik anak berpuasa. Bersama kita di studio Rampai Pagi pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur yang akan menyampaikan ataupun berkongsi ilmu bersama kita pada pagi ini. Kita ucapkan selamat datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Macam mana tuan? Alhamdulillah. Kami berdua pun hari ni 6 hari berpuasa. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita akan berbicara ni Ustaz mengenai dengan didik anak berpuasa ya. Betul. Jadi pastinya kalau mendidik anak puasa ni memang membuat cabaran ya kepada ibu bapa dan juga penjaga. Jadi Ustaz sebagai mukadimah mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini iaitu mendidik anak puasa. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pengurusi kata ada penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya juga kita dapat lagi bersama-sama dalam sama-sama menunaikan ibadah khusus dalam bulan Ramadan iaitu ibadah puasa. Alhamdulillah kita ni pun sedia maklum bahawa ibadah puasa ni tuan pengurusi tadi tu bagaimana yang kita ni maklumi bukan suatu ibadah yang calang-calang ringan. Tapi ada juga lah setengah orang itu yang biasa berpuasa sudah. Tapi kalau kita ni kan bercakap mengenai dengan kanak-kanak berpuasa, ini suatu yang bagi kanak-kanak satu cabaran lah yang kata ya. Bagaimana kita ni maklum juga bahawa kanak-kanak ini sebelum saya membincangkan lebih lanjut lagi dengan perkara itu, mungkin kita ni lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari yang bermaksud setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah, jadi semula jadinya, maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikannya sama ada ia akan menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Jadi juga Rasulullah SAW pada bersabda, katanya alimu auladakum al-khair wa addibuhum. Ini kata ajarkanlahnya kepada anak-anak kamu itu kebaikan dan juga akhlak untuk mereka tunya. Jadi kalau kita lihat bahawa katanya nitah sebenarnya kewajiban ataupun keperluan untuk kanak-kanak ini sebenarnya ditanggung oleh kedua ibu bapanya ataupun penjaganya. Jadi kerana ia masih kanak-kanak damit. Bila ia damit, maka dalam kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dalam Al-Majmu' bahawa kanak-kanak ininya ia akan sebenarnya kanak-kanak ini bila membuat satu kebajikan ia memang akan mendapat pahala juga. Diberi pahala setiap kebajikan yang dilakukannya. Dan ia baginya tidak ditulis baginya dosa kalau ia melakukan maksiat. Jadi siapakah yang bertanggungjawab untuk anak-anak ini untuk melakukan amal ibadatnya itu, membagi ia motivasi, membagi ia pengetahuan dan seumpamanya, tentulah bapaknya itulah indungnya lah yang kata ni, ibu bapanya ataupun penjaganya. Jadi kita lihat bahawa puasa ni ia memang yang istimewa yang kata ni kerana hari-hari lain pun kadang-kadang mungkin ada orang puasa walaupun ada puasa sunat Isnin Khamis apa puasa dan seumpamanya tu, tapi kalau bulan Ramadan ni ia menjadi suatu ibadat yang sangat istimewa. Sangat istimewa pada bulan Ramadan ini, dan ia memang tadi diwajibkan kata ni sebagai orang Islam yang sudah cukup syarat-syaratnya akil, baligh, sehat dan juga bermukim tidak dalam musafir dan sebagainya tu. Jadi kalau kita lihat kata ni sendiri pun kadang-kadang merasa payah kan berpuasa ni mula-mula ni rasa barat rasanya puasa tu. Alhamdulillah tu cubaan pulang tu namanya ibadat tu menahan diri daripada makan dan minum. Okey, boleh kata ni menahan diri daripada makan dan minum. Okeylah, kata ni pun orang dewasa ni memang tahan jualah. Tapi perkara-perkara yang boleh merosakkan ataupun membatalkan puasa ni, ini lagi payah bagi kata ni lah orang dewasa. Tapi kalau kita lihat kepada kanak-kanak, jadi ini lagi merupakan bagi kanak-kanak tu puasa ni merupakan suatu yang
sangat susah bagi bis diorang. Memang payah banyak kata ni. Bagi kerana bukan saja menahan daripada lapar dan dahaga. Kalau dikatakan lapar sama dahaga ni sudah kanak-kanak ni, ya diorang ni apa jualannya parutnya damit misalnya lah. Diorang ni sentiasa cergas bang kadang atau lihat kanak-kanak ni aktif. Kadang-kadang belum patah minum. Jadi diorang ni memang secara semula jadinya memanglah bagi bis diorang kalau kan disuruh jangan makan jangan minum ni memang satu kepayahan lah bagi bis diorang, bagi kanak-kanak ni. Jadi kata ni tah yang mempunyai tugas inilah ibu bapa ataupun penjaga yang bertugas ataupun yang menjadi kewajipan bagi ibu bapa ni untuk mendidik tah anak-anaknya tu untuk berpuasa. Kalau kita ni lihat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kalau anunya daripada Rubai binti Muawis radhiyallahu anha, ada Rasulullah SAW bersabdanya katanya bahwasanya wanita-wanita orang Ansar, orang-orang Madinah tu, diorang aninya berpuasa dan mendidik, mengajak anak-anak bis diorang itu untuk berpuasa sama. Bis diorang. Jadi kalaunya misalnya anak-anak bis diorang ni menangis kelaparan, bis diorang ni orang-orang Ansar aninya akan memberikan anak-anak bis diorang itu mainan, permainan, permainan supaya diorang itu bermain dan juga tidak akan merasa kelaparan sehingga waktu berbuka. Jadi kita ni pun sebenarnya andailahnya kita ni kalau kita lihat daripada hadis ini memang kanak-kanak ini juga disuruh untuk supaya membiasakan puasa inilah menurut kemampuannya bis diorang ini dengan cara ibu bapanya tu ataupun penjaganya tu pandai berperanan macam mana supaya anaknya ni dapat melaksanakan ibadah puasa ni, ibadah puasa yang secara walaupun secara kata ni pengertian luaran saja itu menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan daripada makan dan minum. Walaupun atus ya dulu, kerana itu jangan dulu, kerana ia ikut peringkat kanak-kanak ni. Karena kanak-kanak ni kalau di dalam Islam ada peringkat-peringkat yang tertentu. Ada peringkatnya daripada lahir sampai umur 6 ataupun 7 tahun, kemudian 7 tahun kepada 11 tahun, 11 tahun ataupun 10 tahun atau kepada dewasa lagi. So ia ada zaman kanak-kanak, zaman kanak-kanak yang baru kan meningkat dewasa, zaman remaja dan seumpamanya. Jadi ada peringkat-peringkatnya tu yang harus dipahamilah kata ni untuk kata ni sebagai selaku ibu bapa ataupun penjaga. Bagi kita ni mengajar ataupun mengajak anak-anak kita ni untuk diorang ni membiasakan supaya biasalahnya kata ni berpuasa. Jangan terus-terus sembahnya kata ni. Kerana diorang ni berperingkat-peringkat. Kan kata ni suruh bahlai esok kau puasa. Yeah. Baru umur anaknya tu misalnya 7 tahun dah misalnya. Demi tu payah juga jangan misalnya 7 tahun ataupun 8 tahun dipaksa puasa. Ya, kadang-kadang puasa pulang dia tu puasa pulang ni, tapi seolah-olah sekarang puasanya tu macam kena paksa oleh lindungnya. Bila yang kena paksa, ni yang bahayanya ni. Yang bahayanya kerana ada tips-tips nantilah saya akan memberikan apa keperluan-keperluan bagi ibu bapa tu untuk ia mengajak ataupun mengajar anaknya tu supaya insya-Allah suatu hari nanti anaknya ni akan dapat melaksanakan ibadah puasanya tu dengan sukarelanya, dengan keikhlasannya, dengan keimanannya, dengan kepercayaannya, dengan pengetahuannya. Jadi dia dapat dia akan membuat puasa tu dengan senang dia. Ibu bapanya pun dah lagi payahkan mengawasi. Ini kalau kadang-kadang kata ni main saja, suruh. Main kata ni ikut pembiasaan. Biarnya biasa je tu karang. Biasa kataan selalu keluar macam itu tu. Kalau kanak-kanak biar saja biar dia biasanya, biar dia biasa. Sebenarnya bila kita ni mengatakan biar dia biasa tu ataupun kita ni menyuruh kanak-kanak itu untuk pembiasaan, ini bukan pembelajaran sebenarnya. Ia ganya macam jadi rutinnya ganya, macam binatang lah, binatang macam binatang sarkas lah. Binatang sarkas apa tu kan kadang-kadang ia pandainya tu, kebolehannya tu kerana sudah biasa. Beruang itu pandai menari ke apa dan seumpamanya. Burung pandai sebab itu kebiasaannya sudah kan dibagi
upah ataupun dibagi ya makanan. Jadi buatnya macam-macam tu kan ya. Tapi ketani manusia lain. Ketani bukan secara kebiasaan. Sebab ketani ini manusia kena bagikan oleh Allah SWT akal. Betul. Dan juga fikiran. Satu ketani ini dari awal itu mesti ada step by stepnya. Yang pertama sekali mungkinlah yang saya sebutkan sebagai pendahuluan. Pertama sekali kita ni memberikan ia pengetahuan dan kesedaran. Itu dulu. Wallahu alam. Okey, baik. Jadinya sedikit sebanyak telah kita ni fahamilah ya akan had umur dan juga yang seumpamanya. Jadi Ustaz ya, sebelum kita ni lebih lanjut lagi membincangkan mengenai dengan perkara ini iaitu didik anak untuk berpuasa. Jadi mungkin dapat dijelaskan secara rincinya Ustaz. Apakah hukum berpuasa bagi kanak-kanak ini? Ya, alhamdulillah. Jadi kita pun sudah tahu kan bahawa Allah SWT berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dada kata ni Allah Taala tidak membebani seorang itu selagi ia terdaya. Jadi kalau kita lihat kanak-kanak ini memanglah kalau kan dikatakan terdaya, mungkin juga terdaya, tapi mungkin juga tidak. Sebab itu hukum berpuasa bagi kanak-kanak ini ada peringkat-peringkatnya juga. Selagi kalau ikut hukum yang asal, bahawa selagi orang itu belum baligh dan berakal dan cukup syarat-syaratnya, umpamanya tadi ia tidak musafir, maka hukum puasa ini asalnya wajib kan tu. Kerana ia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Tapi kalau kita lihat bahawa bagi kanak-kanak ini, bagi kanak-kanak itu, kita lihat lagi bahawa mendidik ataupun dalam kata ni mendidik kanak-kanak ni, ia ada terbagi kepada berapa fasa dulu. Jadi ikut tadi fasa inilah yang kata ni ya. Asalnya juga hukumnya walaupun bagi bisdurang yang tidak wajib, kalau bisdurang ini melakukan ibadat puasa itu dengan sempurna, sah puasanya dan dibagi pahala sebagaimana yang saya sebutkan tadi daripada Imam An-Nawawi tadi yang menyebutkan kalau kanak-kanak ini melaksanakan ibadatnya, maka ia dibagi ganjaran atas apa juga kebajikan dilakukannya. Jadi apa saja. Jadi kanak-kanak yang umur 2 tahun apa tu, kena bagi pahala, memang kena bagi pahala. Tapi ia tahnya kata ni, bis dua orang ni lihat fasa-fasanya. Lihat fasa-fasanya, dilihat bahawa dari umur kosong hingga dari lahir sampai umur 6 tahun itu baru ia akan bertumbuhnya kata ni. Bila bertumbuh itu maka di sana tu baru kata ni kan memberikan pengenalan, memberikan input tentang dengan puasa, bercerita tentang puasa. Itu dulu dibagi-bagi tahu. Daripada umur 6 daripada sampai 6 tahun itu. Mungkin ia akan berpuasa juga, mungkin ia juga akan macam menahan diri daripada makan dan minumnya tu juga, dia minum susunya misalnya. Kadang-kadang macam itulah dibagi tahu, bercerita dengan bis dua orang ini. Kemudian mungkin kadang-kadang kata ni akan menyuruh ia supaya jangan dulu minum ada orang ni. Mungkin cuma itulah. Walaupun yang dah berniat puasa pada seumpamanya. Kemudian dalam fasa yang kedua yang dipanggil tanjih. Tanjih ni dalam umur misalnya sudah dalam umur 7 ke 10 tahun. Tanjih ni artinya orang itu sudah dapat membezakan di antara bersih dan kotor. Itu artinya. Jadi kalau dalam tempoh 7 ke 10 tahun itu, maka bolehlah kita ni ajarkan ataupun kita ni anukan ibadat puasa ni secara berperingkat-peringkat. Mungkin ia akan berpuasa misalnya daripada bangun tidur atau sampai tengah hari atau sampai pukul 10 atau pada seumpamanya itulah. Jadi peringkat-peringkat. Karena dia masih umurnya itulah lagi 7 tahun Kalau kita ni lagi orang Asia ni dia damit. Kalau orang Arab orang kali besar-besar tak tanggap lagi badannya sudah tu. Tapi walaupun dia kira tu asal umur tu dalam lingkungan 7 ke 10 tahun tu masih belum lagi wajib untuk berpuasa. Masih belum lagi kerana ia belum baligh. Jadi tani puji ke dia, kalau ia berpuasa dipuji ya. Satu beritahu ya apa pahalanya berpuasa, apa kebaikan, kelebihan berpuasa ni. Itu diajar-ajar. Kemudian bila sudah sampai, walaupun yang dah wajib tu, tapi kalau puasa tu dapat pahala juga. Tapi kalau sampai umurnya ke 10 tahun ke atas, biasanya 10 tahun ni, ada yang sudah baligh ni. Umpamanya bini-bini bini-bini cepat baligh. Kalau laki-laki mungkin dia baligh dalam umur 15 tahun. Tapi
kerana kecanggihan sekarang ni kepesatan ni tuan sekajap orang ni balik maklum tah sekarang ni macam-macam bah teknologi digital apa ni ya melihat anu yang lebih baik apa tu jadi pandai dia sudah tahu dia akan perkara-perkara macam tu cepat dia balik maka walau bagaimanapun dalam umur 11 tahun ni 10 ke 11 tahun ke atas apa tu maka ia sudah dikira dia sudah pandai membezakan yang mana baik yang mana buruk yang mana bersih yang mana najis apa tu sudah biasa sudah tu maka boleh tak kita ni diorang ni kita ni buat penegasan tegas sedikit kerana ia biasanya ia sudah kan balir ni kan balir mungkin ia sudah balir dan juga mungkin juga ia kan balir maka kita sudah boleh buat arah bis diorang ni penegasan kalau boleh lagi didenda didenda lagi kalau boleh tapi ada cara-cara mendendanya lah macam arahan untuk ibu bapa untuk mengarahkan anak kita ni untuk sembahyang kan kalau baru umur 6 tahun ke 7 tahun atau bolehlah disuruh-suruh dibawa ke masjid ke apa dan sebagainya dibawa berjemaah ke tapi kalau sudah umur 10 tahunnya indah mau sembahyang boleh dipukul kan tapi pukulan itu bukan pulang macam menyakitkan cara-cara memukul lah macam memukul bini bini yang dan boleh bini dipukul tapi dipukul dengan pukul sayang lah sekadar mengingati atau menggertak ada kalau zaman tu memukul dengan kain misalnya dengan tuala sedikit orangnya tu suruh solat supaya dalam usia 10 atau 11 tahun ke atas satu supaya bis diorang itu memahami tentang keperluan ataupun kewajipan untuk orang Islam itu berbuat amal ibadat yang sudah diwajibkan itu. Kerana ini sudah tadi di peringkat-peringkat itu kan. Jadi itulah yang kita ni pandailah yang kita ni untuk ibu bapa tu mengkompromi dengan anak-anaknya tu supaya dapat melaksanakan ibadah puasa. Jadi hukumnya memang pulang belum wajib tapi memang disuruh yang diwajibkan untuk menyuruh itu indungnya dan bapanya supaya terbiasa nanti. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mengetahui sebenarnya mengenai dengan hukum berpuasa bagi kanak-kanak ini di mana ada beberapa peringkat ya Ustaz ya. Jadi Ustaz bagaimana Islam mendidik anak dalam hal puasa? Mungkin boleh disediakan tips-tipsnya ni Ustaz. Ya tentu. Sebab tu yang saya tadi bila lihat peringkat-peringkat umur atun tadi itu, maka kita ni lihat juga selain daripada tu kemampuannya. Kadang ada orang anak-anak ni mampu awal berpuasa. 5 tahun sudah full puasa. Jadi peringkat juga ikut dia punya environmentnya tu kan. Kadang indungnya kuat berpuasa kan, kuat beribadat, dia pun ikut juga pandai itu juga. Macam kadang orang dewasa pulang kalah. Tapi satu kita lihat juga kemampuannya. Kalau yang mampu memang awal dia boleh berpuasa sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya lihatlah kemampuannya. Jangan jangan sekali-kali kita ni membandingkan dengan orang lain ni. Anak kita ni kan kita bandingkan dengan anak yang ulama-ulama tu payah sikit tu. Jadi kita ni lihat juga kemampuannya tu sendiri. Jangan dipaksa untuk melakukan ibadah puasa ni. Biar kita ni bila dalam ikut kemampuannya tu kita ni beri dengan kasih sayang kita ni untuk mengajar anak-anak tu puasa. Kerana bila kita ni berikannya kasih sayang untuk mana peringkat juga apa je peringkatnya walaupun sampai tadi 10 tahun umurnya sudah tu kalau kita ni mengajari dengan kasih sayang tu ia dengan sendirinya akan melahirkan kesan yang positif arah dirinya tu sendiri tahu ya kalau puasa ini dapatan ni kalau puasa lihatnya mau-maunya puasa rajin terpulang misalnya ataupun lamah badan biasa bagus juga ni yang sekali-sekala merasa macam mana kepayahan keperitan orang yang dia cukup makan, dia cukup minum. Jadi semua tu dia untuk supaya ia tahu, faham dan juga kita ni berkomunikasi dengan anak-anak kita ni bila akan mengajak orang tu berpuasa, biarlah dengan cara penuh kasih sayang lah Juan tadi. Misalnya kan menyebut anak kita ni tu, Lai, mari kita puasa. Bisa-bisa ya, jangan esok kalau anda puasa bapa ni bagi kau usin. Tu payah sikit tu. Bagaimana Luqman bin Al-Hakim dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Luqman Luqman ada memberitahu kepada anaknya, mengajak pada anaknya dengan perkataan wahai anakku. Ya abati, wahai anakku. Jadi kalau perkataan cuma tu nyaman nanti anak tu macam kata ni melagau bini kita ni darling kan ada sebagai ganti nama lah Ustaz sebagai ganti nama supaya nampaknya kita ni kasih sayang tu betul kata ni cara kata ni mendekati tu
Di sana tu akan melahirkan positif hatu. Bagaimana Rasulullah SAW juga pernah diriwayatkan dalam sebuah Bukhari dan Muslim, ada Ibnu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, katanya ketika ia masih damitnya ia pernah dipelihara oleh Rasulullah. Lalu ia ni macam kan meminta sesuatu daripada Rasulullah, kan minta minum. Jadi dia angkatnya tangan Umar bin Abu Salamah ni, dia kan minta sesuatu, kan minta minum atau apa ataupun makanan. Jadi Rasulullah, wahai anak. Jadi dia ada perkataan itu pun bagus wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi itu cara pengajaran itu. Kemudian mungkin juga kita ni boleh bercerita tentang kelebihan puasa dalam peringkat umur 6 tahun atau boleh cerita-cerita tentang kelebihan puasa, memberi kita ni sihat afiat, bukan saja tu kita ni dapat menyadarkan diri kita dan seumpamanya itulah. Kemudian kita ni juga dalam keadaan kanak-kanak ni, kanak-kanak ni jangan terlampau dia nuju ni akan dituba makan. Makanan ni lah. Makanan. Kepisah. Kadang esok lapar kok. Selalunya coba tu. Janganlah. Ajar katanya secara apa makanan yang sesuai bagi kanak-kanak. Parut bis orang bukan macam parut ketani. Jangan dibawa macam guni baras lah. Bari makan yang berkhasiat. Orang ni walaupun makan sedikit ni, kalau ngam ia punya nutrisinya tu, walau punya sedikit zat tu memang tahan tu bis orang. Tadi lainlah halnya. Kemudian ni banyak lagi membuang apa dan seumpamanya. Jadi waktu bila menyediakan makanan, misalnya makanan untuk bersahur, jadi jangan dia macam ketan jadi adalah makanan yang sesuai, yang tidak banyak gula ke apa, jangan terlampau masin, misalnya masin itu kan boleh beri karing dihir je tu dan seumpamanya. Jadi dan liwatkan makan bagi bisturangan ni juga. Jadi itu cara-caranya lah di antaranya, lambat-lambatkan makan sahur atau jangan awal dibawa makan sahur pukul 1. Sekarang sudah pagi, sekarang cepat dia lapar kanak-kanak ni kan. Jadi sebenarnya ketani itu sendiri sebenarnya yang membawai. Jadi tipsnya itu sebenarnya arah ketani, bukan arah kanak-kanak ni. Sebab itu arah ketani. Jadi bawa biarkan diorang itu memikir dan membiasakan macam mana indongnya membuat, cuma itu sekarang dibuatnya tu. Kemudian jangan lupa ketani ini memuji. Kadang-kadang dia lupa puji ini puji. Dia semestinya pujian ini bagi hadiah apa dan seumpamanya. Bagi ganjaran ni, ni Allah. Kalau kau puasa 2-3 hari sebulan nilai, aku bagi kau iPad. Tu menagih itu sekarang tu. Kadang-kadang pujian pun cukup kanak-kanak. Sebab kasih sayang itu lebih berharga bagi bis orang daripada harta benda ni kadang-kadang. Jadi pandai itu kadang-kadang. Satu dari damit itu sudah dia untuk diajar, dibagikan kasih sayang apa tu. Jadi dipuji, diberi kalau ganjaran tu kalau perlu itulah. Karena agama Islam adalah agama yang penuh dengan kelembutan dan juga kasih sayang. Jadi ketani ajarkan anak-anaknya itu dengan penuh hikmah, hikmah dan juga ketani bagi tauladan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi ketani pun bagikan juga. Jangan ketani ajak anak ketani untuk berpuasa, menyuruh tani mengajar berpuasa, mamanya ndak puasa, atau payah sikit tu. Jadi sama-samanya ketani untuk ketani membina anak kita ni itu, ia punya mentalitinya, ia punya kesungguhannya, pemikirannya. Bila ia berpuasa tu syok. Ini bagus ni. Bila sudah yang merasa puasa tu nyaman, gembira, syok, ada tu kanak-kanak anak buah saya tu puasa kau puasanya. Semangat dia kan puasa, damitlah kata ya merasa syok ia puasa tu pulang. Pun itu bagus sudah tu. Kalau indungnya macam itu, kalau ia dapat indung yang melahirkan anaknya tu melakukan puasa ni, padahal puasa ni jareh, sakit, misalnya sakit lah bagi kanak-kanak. Tapi kesyukan dia pulang, hebat tu sudah tu. Bagus sudah tu. Kerana puasa ni ngalih bandingnya kata ni. Jadi yang paling penting arah kata ni dorong. Kata ni dorong anak kata ni itu ataupun kanak-kanak ni supaya melakukan ibadah puasa itu sesuai dengan kemampuannya lah. Yang kata ni jangan juga dipaksa, jangan juga macam membanding-bandingkan dengan orang lain. Betul. Baik. Baik, kita juga ingin mengetahui kalau dalam bagaimana
Islam ya mendidik anak dalam hal puasa ni. Jadi kita ni ingin mengetahui terus ya Ustaz ya. Kerana masa kita ni sangat singkat sekali. Bagaimana jika anak-anak yang sudah dewasa tapi masih lagi indah mau berpuasa tu? Macam mana tu? Kalau orang misalnya bukan lagi misalnya bukan lagi 10 tahun, sudah balik 15, 16, malahan 30 tahun sudah berbini sudah misalnya. Berbini beranak tu. Tapi masih juga kan mau puasa. Betul. Maka balik juga semula kepada fitrah tu awal tu lagi. Kadang ya rehabilitationnya orang yang kan. Jadi tadi kalau macam orang masuk penjara lah misalnya ataupun orang dalam tahanan atau kan, ya dia semula rehabilitation banyak kata ni. Dibagi dulu puasa tu kefahaman tentang puasa. Itu dulu walaupun dia berumur, dia kira umur artinya, dia kira umur walaupun umur dia 50 tahun, 60 tahun. Dia puasa. Mungkin dia belum berapa paham. Misalnya orang yang baru masuk Islam, macam orang baru masuk Islam, mana dia tahu kan pasal puasa tu kan, umur Islam misalnya. Jadi macam mana caranya? Jadi kita ni bagi tahulah akan kelebihan puasa, apa ia punya puasa ni, apa arti puasa sebenarnya. Tapi dia macam orang kanak-kanak tu lainlah sedikit tu bila sudah ni kita ni mau mesti yang kata ni bus lagi tu cepat sedikit lah karena dia sudah berusia kan, bukan dia macam peringkat kanak-kanak lagi tu. Jadi bila sudah memahami benar-benar maka ia disuruh untuk berpuasa dan mungkin ia boleh yang kata ni bila sudah dewasa tu dia berpuasa juga mungkin dia boleh didenda dia apa dan seumpamanya. Ya, alhamdulillah sudah kita bersedia kita ikuti bersama ceramah Ramadan bulan mulia mengenai dengan didik anak berpuasa. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur kerana sudi bersama dengan kita dalam segmen ceramah Ramadan bulan mulia. Memang banyak sebetulnya yang telah pun kita ketahui bersama ya bagaimana cara ataupun tips didik anak berpuasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah diberikan ataupun saranan-saranan yang telah dibawakan sebentar tadi dapat tadi jadikan ataupun tadi sifatkan sebagai ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ya Ustaz ya insya-Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Auda, jadi kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita untuk terus bersama lagi menggali ilmu terutama sekali dalam mendapatkan nyorang panduan ataupun ilmu yang bermanfaat di bulan puasa ini. Jadi untuk itu kami berdua juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kita yang telah setia bersama kami sepanjang kita bersiaran di Studio 4 ini. Ya, dan insya-Allah besok Auda akan bersama dengan rakan tugas kita dan akhir kalam selamat berpuasa kepada Auda, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.